Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak juga ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada yang sentiasa memberi support di kiri, kanan dan belakang akak. Hari ni akak nak sampaikan satu kisah pengalaman seram yang dialami oleh PA. Kalau sebut nama PA, of course, kepada mereka-mereka yang dah biasa dengar kisah-kisah daripada PA, mereka akan tahulah siapa PA. So, kisah hari ni pengalaman PA bersama dengan kakak sepupu dia, Kak Rina, of course lah, dan rakan-rakan karib Kak Rina, berlaku di satu restoran yang terletak di Kota Kinabalu, Sabah. Kalau korang nak dengar pengalaman seram tersebut, korang kena stay dengan akak sampai habis. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sebelum akak meneruskan penceritaan akak ingin jelaskan kat sini bahawasanya PA dia ada deria keenam, iaitu dia boleh mendengar kepada perkara mistik, tetapi dia tak boleh melihat perkara mistik. Berbanding kakak sepupu dia ni, Kak Rina, boleh melihat perkara mistik tapi tak boleh mendengar kepada perkara mistik. Mereka berdua ni memang ada satu lagi pengalaman ngeri waktu di Sabah dulu tau. Sebab Kak Rina dia ada ramai kawan sekolah, daripada sekolah rendah kepada sekolah menengah, macam tu lah. Apa yang PA respect dengan Kak Rina ni, Kak Rina dia ada 4 orang kawan yang memang dia kenal sejak daripada sekolah rendah membawa ke sekolah menengah, dan kawan-kawan dia ni memang setia betul dengan dia. Walaupun selepas sekolah menengah habis, mereka tetap juga bertemu. Wa imam mereka dah keluar college ke, mereka tetap akan bersama tau, akan jumpa juga. Diorang akan cari masa untuk berjumpa. Dan sejak masuk ke alam pekerjaan sekalipun, Kak Rina dan 4 orang kawan rapat ini akan jumpa sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Dekat mana-mana kedai makan untuk makan, minum, lepak sama-sama. Macam itulah mereka saling bertanya khabar, saling mengeratkan silaturahim. Tambah lagi mereka memang suka bergosip tentang macam-macam tentang lah. Gitulah kan, geger kan. Tapi selalunya walaupun diorang berlima ni peruntukkan masa sebulan sekali untuk berjumpa tau, agak kerap jugalah perjumpaan tu tak cukup quorum. Sebab masing-masing dah sibuk dengan kerja masing-masing. Biasalah tu. Tapi kebetulan pula hari tu kawan-kawan rapat Kak Rina datang semua cukup quorum. Kak Rina pada masa tu dia memang ajak tau PA untuk jumpa sama-sama together sekali tau. Sebab PA ni dia memang dah kenal dengan kawan-kawan Kak Rina. Mereka memang dah rapat sejak Kak Rina ni balik daripada college. Lepas tu PA ni habis UiTM, belajar kat UiTM, diorang memang selalu berjumpa. Kak Rina punya kawan berempat ni bernama Suzy, Vivi, Sila dan Lin. Semuanya bukan nama sebenar. Diorang berempat ni semua dah lama tahu bahawasanya Kak Rina dia boleh melihat di alam gaib, macam tu lah, boleh melihat benda-benda mistik. Sementara tu diorang pun tahu bahawasanya PA ni boleh mendengar kepada perkara-perkara mistik. Dalam ramai-ramai tu, Kak Lin, salah seorang yang akak cakap tadi, yang paling obses dengan hantu, dengan benda-benda yang memang mistik, supernatural macam ni lah. Kak Lin jugalah memang mulut dia boleh tahan, mulut dia memang cabul antara semua kawan-kawan dia tu. Dia nak cakap, dia main cakap je. Kak Rina dan kawan-kawan dia ni
buat perjumpaan di sebuah restoran tau, di pantai Tanjung Aru pada malam Jumaat. Jadi P.A. pun ikut sekali dengan kawan-kawan Kak Rina ni nak pergi join makan sama-sama. Restoran tu memang sempoi tau korang. Sebab kat tepi pantai kan, waktu malam angin sepoi-sepoi bahasa. Makanan seafood semua panas-panas, memang best. Mereka pilih sebuah tempat duduk yang berada di beranda restoran tau. Sebab Kak Rina dengan kawan-kawan ini suka makan di tempat open space. Mereka tak berapa gemar makan dekat dalam sebab tempat tu tertutup. Kalau nak borak-borak, kenapa nak makan dekat dalam kan? Kalau duduk dekat beranda, kan boleh tengok pemandangan pantai, boleh tengok laut Tanjung Aru pada waktu malam kan. Boleh tengok orang-orang tepi jalan berjalan-jalan kat pantai, couple-couple berjalan kat pantai kan. Meja tempat mereka duduk tu besar. P.A. ni dia duduk jauh sikit daripada Kak Rina sebab nak bagilah peluang untuk Kak Rina borak-borak dengan kawan-kawan dia. Tapi bila P.A. nak labuhkan je punggung ke atas kerusi, Kak Rina tegur, "P.A. jangan duduk kat situ. Duduk kat sini je, sebelah Kak Suzy dengan Kak Sheila. Meh sini. Tak payah angkat kerusi tu. Biar je kerusi tu kat situ. Ni ada kerusi spare ni. Sorry, ada orang tak nak duduk kat sini. Kalau tak ada orang, boleh saya pinjam." "Oh, okey, terima kasih." Macam tu lah Kak Rina ambil kerusi sebelah, dia letak dekat sebelah akak-akak yang disebut tadi. Kalau Kak Rina berbunyi macam tu, P.A. memang akan alert tau. Sebab maksudnya, Kak Rina dah nampak ada makhluk lain yang duduk di tempat yang P.A. nak duduk tu. Jadi P.A. memang tak bangkang apa-apa pun. Memandangkan kawan-kawan Kak Rina pun memang dah masak dengan kerenah Kak Rina, mereka pun mula mendiamkan diri, berpandangan antara satu sama lain tau. Dah ada something tu, dia dah rasa macam something tau. Lepas tu ada hantu duduk kat situ kan, Rina kan? Tanya Kak Lin yang memang sinonim dengan mulut cabul tu, seperti yang Kak cakap tadi. Kak Lin ni lah satu-satunya antara kawan-kawan Kak Rina yang paling obses dengan hantu semua ni. Tapi dia jugalah yang paling penakut pun. "Tak ada benda lah Lin," kata Kak Rina selamba. Tapi hakikatnya dari mata dan muka Kak Rina mengatakan memang ada sesuatu dekat kerusi yang posisinya jauh sikit dari meja makan tu tau. "Kita pindah meja lain lah," cadang Kak Sheila. Sambil mata dia melilau ke tempat lain nak cari meja yang kosong. "Nak pindah meja mana pula? Meja lain kan dah penuh," jawab Kak Rina. "Masuk dalam lah. Kat dalam tu banyak lagi meja kosong," kata Kak Vivi pula. "Tapi makan kat dalam tak best lah. Tak dapat cuci mata tengok view laut," protes Kak Suzy. "Banyaklah kau punya view laut. Habis tu kita nak makan ramai-ramai dengan hantu. Kau tengok mata si Rina tu dah macam mana. Ni lagi si P.A. ni. Kau tahu P.A. tu dengar apa-apa ke? Kau ni Lin, tak ada benda lah. Aku cuma tak nak si P.A. tu duduk dekat sana tadi sebab aku nampak dekat kerusi tu ada tai cicak. Kau ni suka sangat provoke keadaan tau. Suka sangat buat keadaan jadi macam rumit tau." Kak Rina dia menafikan apa yang dia nampak tadi. Dia menafikan sekeras-kerasnya sebab dia tak nak spoilkan keadaan. Kita ni nak makan, bukannya nak buat kacau atau buat benda-benda tak elok kat sini. Kalau dah rasa terganggu, janganlah duduk kat sini. Kami datang sini sebab kami nak bertemu dengan kawan-kawan kat sini. Kami bayar tau tempat ni tau. Bukan datang free. Suka-suka hati je. Sambung Kak Rina lagi membebel. Tapi kan, mereka semua termasuk Kak Lin, dia tahu tau bahawasanya kata-kata Kak Rina tu sebenarnya ditujukan kepada makhluk yang memang mereka tak nampak tau. Tapi itulah, semua orang diam je. Lepas tu mereka pun buat hal masing-masing, main handphone, top up makeup lah sikit, top up lipstick lah sebagainya. Bila dah agak-agak lebih 5 minit lepas tu, barulah Kak Rina cerita dengan mereka semua ni, minta mereka jangan berkecil hati dengan teguran Kak Rina tadi tau. Maksudnya benda yang duduk semeja dengan mereka tadi dah pergi. Jadi memang betul lah tadi ada hantu yang dah duduk kat tempat si P.A. tu nak duduk kan tadi kan, kata Kak Lin dengan mulut cabul dia. Dia memang yakin sangat. Ya, tapi kalau ya pun Lin, kau ni cubalah kontrol mulut kau tu Lin. Dibuatnya kalau benda tu mengikut kau balik sebab mulut kau tu, nak ke? Kata Kak Rina. Dia macam nak marah lah dekat Kak Lin tau. "Coy, mulut kau Rina," balas Kak Lin.
Yang kau tu tegur-tegur benda tu suruh berambus, boleh pula. Aku tegur dia sebab aku nampak. Si Peah tak nampak. Aku tak nak lah nanti tengok sepupu aku duduk dekat riba benda tu. Nanti kalau apa-apa jadi kat Peah, aku nak jawab apa dekat mak bapak dia? Kata Kak Rina pada masa tu. Benda yang dia nampak tu tadi macam jin korin tau. Dari orang yang mati aksiden macam tu lah. Seolah-olah lelaki yang badan dia berlumuran darah dengan helmet motosikal yang masih tersarung dekat kepala. Tapi tak lama lepas tu, mereka tak bercerita pasal penampakan jin korin lelaki tu. Sebab dah ada waiter yang datang untuk ambil pesanan makanan mereka tau. Jadi topik perbualan mereka pun dah berubah. Semuanya nampak okey. Dan mereka pun mulalah berborak pasal benda lain yang lebih menyeronokkan. Bila makanan dah sampai, mereka tengah sedap makan tu, Peah terdengar suara perempuan menjerit kuat. Suara dia nyaring. Peah terkejut dan terus tegur. Siapalah yang terpekik terlolong macam orang kena tinggal laki ni? Kata Peah spontan. Kak Rina tergelak dengan kata-kata Peah. Kau dah kenapa Peah? Belum sempat lagi Peah nak menjawab, Kak Rina pun tolehkan kepala dia dekat satu sudut dekat tepi pantai tau. Confident kau Dek Non, pakai baju koyak rabak, lari-lari tepi pantai, buat scene ala-ala video klip macam Mariah Carey. Tegur Kak Rina macam tu lah. Rina, Peah, korang berdua dah kenapa? Tanya Kak Sheila. Kak Lin dan Kak Vivi dan Kak Suzy pun tercengang sekali. Tu, budak perempuan kat tepi pantai tu dengan confident lari-lari ala-ala video klip Mariah Carey. Jawab Kak Rina. Kak Rina dia macam rasakan semua orang boleh nampak tau. Lepas tu, kat mana? Tanya Kak Sheila lagi. Tu, kat situ. Tak nampak ke? Kau tengok betul-betul kat situ. Tengok betul-betul. Rina, mana ada orang kat situ? Sudah. Rupanya mereka ni dah tertegur dengan benda sebenarnya, bukannya orang. Kadang-kadang benda spontan macam ni pun mereka berdua tak sedar tau. Dan kadang-kadang tak semua makhluk gaib ni akan berupa seperti hantu dalam TV atau filem tu semua yang nampak macam menyeramkan, menakutkan dengan rambut menggerbang macam tu. Kalau ikut kata Kak Rina. Dan kadang-kadang menurut Kak Rina juga, jin korin ni semua wujud dalam bentuk fizikal manusia biasa juga. Cuma saja orang lain tak boleh nampak. Selepas teguran Kak Sheila tu tadi, mereka semua senyap. Peah nampak yang muka Kak Rina dah merah padam. Tapi dia terus makan macam biasa. Dia buat dek je. Kau dengar suara apa tadi Peah? Suara orang menjerit kan? Kak Rina, kau pula nampak hantu perempuan lari-lari kat tepi pantai kan? Baju koyak rabak. Mesti suara menjerit tu suara hantu perempuan yang baju koyak rabak tu kan? Baju hantu tu warna apa Rina? Warna putih Bertalu-talu soalan keluar daripada mulut cabul Kak Lin tu untuk mereka berdua. Tapi kali ni Kak Rina buat bodoh je. Dan telinga Peah masih lagi mendengar suara dari pemilik tubuh yang sama. Cuma kali ni suara perempuan tu dah tak menjerit tau, tapi bercakap dalam keadaan menangis teresak-esak. Peah difokuskan pendengaran dia. Kau nampak aku? Kau boleh nampak aku kan? Dari tadi aku dah puas berlari ke sana sini, minta tolong dengan orang, tapi tak ada siapa pun nampak aku. Dengar suara aku. Kau boleh nampak aku kan? Kau boleh nampak aku? Tolong aku, tolong aku. Bunyi suara tu mendayu-dayu minta tolong, mengundang rasa kesian. Tapi pada masa yang sama, Peah dia rasa agak menakutkan tau. Firasat Peah waktu tu merasakan yang makhluk halus tu ataupun jin korin tu sekarang berada dekat dengan Kak Rina. Kak Rina boleh nampak pemilik suara tu, tapi Kak Rina tak boleh dengar apa yang Peah dengar. Kalaulah Kak Rina boleh dengar suara dia, Peah yakin yang Kak Rina pun akan rasa apa yang sedang Peah rasakan. Terdetik dalam hati Peah untuk buka mulut masa tu, cuba untuk berinteraksi dengan pemilik suara yang tubuh gaib yang mungkin sekarang berada di sisi Kak Rina. Tapi Peah istighfar je. Dia mengingatkan pesan arwah atuk dan nenek dan ustaz-ustaz yang pernah mengubati mereka berdua di pusat perubatan Islam dahulu tau. Jin syaitan ni semua penuh tipu daya untuk menyesatkan manusia. Manusia yang dah meninggal
roh mereka semua dah berada di alam barzah dan tak boleh kembali sebagai hantu. Kalau ada pun, hantu atau roh yang mengaku sebagai orang yang dah mati, itu hanyalah Qorin ataupun jin Qorin, pendamping kita dalam versi jin selama kita hidup di dunia sebelum kita meninggal dunia. Semua manusia di dunia ni lahir dengan jin Qorin masing-masing. Kalau ikut pendapat alim ulama berpandukan hadis sahih, Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada jin Qorinnya sendiri, tapi hanya Qorin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang diakui baik oleh baginda sendiri. Sekurang-kurangnya itu telah diajarkan kepada mereka oleh arwah atuk dan arwah nenek dan ustaz-ustaz yang pernah mengubati mereka berdua tahu. Bila semua dah selesai makan, Kak Rina dia cadangkan yang mereka semua akan terus pulang ke rumah. Padahal cadangan asalnya lepas makan mereka berpakat nak pergi menyanyi kat karaoke, nak pergi jalan-jalan lah macam tu. Tak ada siapa pun yang berani membantah cadangan Kak Rina. Memandangkan dengan situasi yang dah jadi sekarang, kawan-kawan Kak Rina semua seperti dah faham, termasuk Kak Lin yang bermulut cabul tu tahu. Mereka datang ke restoran menaiki 2 biji kereta. Kereta Kak Rina dan kereta Kak Sila. Kereta Kak Sila dia tumpangkan Kak Vivi dan Kak Suzy. Sementara Peah dengan Kak Lin menumpang kereta Kak Rina pada malam tu tahu. Sebelum masuk dalam 2 buah kereta masing-masing, Kak Rina dia pesan tahu supaya semua mereka ni mandi bila dah sampai rumah, ambil wuduk dulu sebelum tidur. Kalau dah sampai kat rumah lah, rumah masing-masing kan. Sepanjang dalam perjalanan ke rumah dari Tanjung Aru tu, mereka semua diam. Kalau buka mulut pun, mereka hanya bercerita santai je mengenai benda lain. Mereka bergosip lah, cerita pasal artis lah, sekian-sekian semua. Tapi Kak Rina tak berapa sangat nak interested untuk topik-topik tu. Kak Rina dia banyak diamkan diri. Dia memang tak banyak bercakap. Kak Rina cuma buka mulut bila Kak Lin bertanya je, macam tu je. Telinga Peah ni masih belum berhenti dari mendengar suara tangisan perempuan yang sama sejak mereka tu makan di restoran tu. Dan selama mereka berada dalam kereta tu bersama Kak Rina dengan Kak Lin, suara tangisan tu sayup kedengaran jauh. Itu menandakan bahawa makhluk tu mengikut mereka pulang tau. Sepatutnya Peah adalah orang terakhir tau yang Kak Rina akan hantar balik selepas Kak Rina hantar Kak Lin. Bila Kak Rina dah hantar Kak Lin, mereka tinggal berdua. Pada masa tu Peah ni dia minta dengan Kak Rina, dia nak tumpang rumah Kak Rina, nak tumpang tidur kat sana lah. Dia tak nak terus balik ke rumah. Kak Rina setuju tanpa banyak cakap. Dia kata bolehlah, datanglah kan, okey juga kan. Akak pun tinggal seorang. Sampai je di rumah Kak Rina, Peah dia mandi, lepas tu dia berwuduk dan dia solat sunat 2 rakaat. Kak Rina pula dia memang tengah uzur, so dia tak boleh nak solat lah. Jadi dia cuma mandi, bersihkan diri, bersihkan badan semua sebelum baring kat katil. Sementara tu Peah memang sedang bersolat. Disebabkan Peah pun memang dah mula mengantuk, Peah cuma dapat baca surah-surah 3 kul je dan ayatul kursi dalam beberapa kali sebelum ikut Kak Rina baring sekali atas katil dia. Kak Rina pun dah faham yang Peah ni dah mengantuk. Masa tu Kak Rina dia pasangkan ayat Yasin melalui handphone tau. Akak terlupa tadi nak bagi tahu kejadian ni berlaku pada tahun 2015. Masa tu smartphone dah wujud, bukan macam tahun 2001 dulu tau. Macam tu lah. Sementara menunggu mereka tidur, dia pasang ke lah ayat suci Al-Quran macam tu. Tapi yang peliknya, walaupun Peah dan Kak Rina dah rasa letih, mereka berdua tak dapat nak lelap. Dan kalau dapat tidur pun, mereka berdua cuma tidur-tidur ayam je. Dia memang tak boleh nak betul-betul lena tau. Sebab Peah dia dah ada dengar suara tangisan yang sama masih lagi berada di corong telinga dia. Sayup-sayup je. Jauh kedengaran tapi bunyi jelas. Dan Peah yakin bahawa makhluk tu dah masuk kawasan rumah Kak Rina ataupun berada sekali dalam bilik Kak Rina ni. Tapi yang peliknya, tak ada suara gangguan lain seperti ketukan pintu ke, bunyi barang-barang jatuh ke, bunyi tingkap kena ketuk ke, memang tak ada. Disebabkan bila azan solat subuh dah kedengaran, surau kat kawasan rumah Kak Rina, jadi Peah bangun berwuduk dan solat subuh. Waktu itulah suara tangisan tu dah tak kedengaran lagi. Dan Kak Rina pun dah lena berdengkur. Dan selepas habis solat,
Pi'ah baca lagi surah 3 Qul dan ayatul kursi beberapa kali sebelum tidur semula atas katil dengan Kak Rina. Pagi sikit bila matahari dah naik dalam pukul 9 pagi, mereka berdua pun terjaga. Waktu ni lah Kak Rina cerita apa sebenarnya yang terjadi malam tadi. Kata Kak Rina, lepas sahaja dia tertegur dengan jin korin perempuan yang berbaju koyak rabak tu, perempuan tu terus agah muka dia ke muka Kak Rina waktu Kak Rina tengah makan. Perempuan tu menengok muka Kak Rina seolah-olah dia nakkan kepastian kalau betul Kak Rina ni boleh tengok dia. Sebab orang lain kat tepi pantai dan restoran tu tak nampak dia. Ceritanya masuk dengan apa yang Pi'ah dengar pada malam tu. Perempuan tu minta tolong dengan Kak Rina, tapi cuma Pi'ah je yang dapat dengar suara perempuan tu. Kata Kak Rina lagi, waktu mereka nak balik, dia nampak perempuan tu dah bertenggek atas kereta dia lah. Dan memang betul perempuan tu ikut masuk dalam kereta Kak Rina. Dan waktu dalam kereta tu, sepanjang perjalanan, masa mereka nak balik ke rumah Kak Lin, perempuan tu sebenarnya duduk di sebelah Kak Lin. Pi'ah dia duduk di sebelah Kak Rina yang tengah drive tu. Kata Kak Rina, sepanjang berada di dalam kereta bersama mereka berdua ni, perempuan tu muka dia sangat sedih. Dan Pi'ah ceritakan kat dia yang Pi'ah dengar perempuan yang dia nampak tu menangis tak sudah-sudah tau. Dan waktu dah sampai rumah, selama Pi'ah bersolat sunat sebelum tidur tu, Kak Rina kata perempuan tu berdiri di muka pintu. Tapi dia seolah-olah terhalang dari masuk ke dalam bilik tidur Kak Rina. Kalau dia nak paksa diri untuk masuk ke dalam pun, dia macam tak boleh nak masuk. Perempuan tu selain berdiri dekat muka pintu yang tertutup rapat tu, perempuan tu macam berundur keluar, cari pula ruang lain untuk masuk. Tapi dia tetap tak boleh juga masuk. Jadi maksudnya, dia muncul berselang setiap 5 minit selepas kelibat dia hilang dari muka pintu. Dan bila Kak Rina dah mula perasan yang Pi'ah cuma baca ayat 3 Qul dan ayat kursi, dia sengaja pasangkan surah Yasin dari smartphone dia supaya bilik tidur tu terus tetap dilindungi dan dipagar dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Sampailah Kak Rina tertidur lena dan Pi'ah yang tidur-tidur ayam ni terjaga sebab terdengar suara azan dari surau. Pi'ah ceritakan kepada Kak Rina bahawasanya perempuan tu sebenarnya meminta tolong dari Kak Rina. Kak Rina pun rasa pelik nak minta tolong apanya. Rupanya Kak Rina takut sangat dengan jin korin perempuan sebab muka dia memang menyeramkan daripada yang lelaki tadi yang ditegur masa mula-mula tadi. Tatapan mata perempuan tu memang seolah-olah macam nak bunuh Kak Rina, macam tu lah. Sedangkan yang lelaki tadi duduk diam je, muka dia tak seram pun sebab Kak Rina berani tegur supaya belah daripada meja mereka. Sebab yang jin korin lelaki tadi, dia macam duduk diam je, tak buat apa pun. So tu yang Kak Rina berani tu. Tapi yang perempuan ni agak menyeramkan bagi pandangan mata Kak Rina tau. Jadi beberapa hari lepas tu, Pi'ah bersama Kak Rina dengan kawan-kawan dia berjumpa semula dan mereka ceritakan apa yang mereka alami dan apa yang sebenarnya terjadi dekat restoran Tanjung Aru malam minggu tu. Kalau korang nak tahu, perbualan tu membawa pertanyaan apa yang sebenarnya pertolongan yang diminta oleh jin korin perempuan tu. Dengan research daripada Kak Lin yang waktu tu tengah bercinta dengan seorang anggota polis di Sabah, dia dapat tahu yang dalam tempoh seminggu 2 sebelum mereka pergi makan dekat restoran di Tanjung Aru tu, ada kes perempuan yang mati dekat situ. Dekat dengan restoran tu, diceritakan mangsa tu dirogol dan dibunuh, dan ketika mayatnya ditemui, baju mangsa masih melekat di badan dalam keadaan koyak rabak dan bajunya berwarna putih, sama seperti yang Kak Rina nampak pada malam tu. Mungkin jin korin perempuan tu nak minta tolong dari Kak Rina untuk mencari pembunuh dia ke, perogol dia ke. Tapi mereka tak tahu nak cakap apa. Mereka tak ada ilmu untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan makhluk gaib macam tu tau. Mereka tak akan dan tak akan cuba untuk buat benda macam tu sebab mereka ingat dengan pesanan arwah atuk, arwah nenek dan ustaz-ustaz yang pernah merawat mereka dulu. Mereka cuma dapat sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah
dan berdoa agar keadilan untuk arwah dapat ditegakkan. Dan Allah tunjukkan siapa pembunuh dan perogolnya, dan biar dia dapat balasan yang setimpal dengan kejahatan dia. Setakat itu saja perkongsian akak pada kali ini. Akak nak ucapkan terima kasih kepada PA kerana masih sudi nak share cerita dengan akak. So, korang, apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Terima kasih juga kepada semua kerana sudi dengar dari awal sampai akhir. Bye korang. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa subscribe. Bye.